Adakah ini bermaksud kita jangan kejar dunia? Kejar juga. Jangan cinta dunia. Kalau jatuh cinta dengan dunia, habis. Kalaulah dunia ini sama nilainya di sisi Allah dengan sehelai sayap nyamuk, nescaya Allah tidak memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air pun. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kata Nabi Muhammad, dia sambung cakap yang tadi, dunia ni lebih teruk, lebih hina daripada bangkai kambing. Dan seandainya dunia ni hebat sangat, adalah hebat sebesar sebelah sayap nyamuk, maka bagi kat orang Islam semua, orang kafir tak boleh dapat. Kenapa sekarang ni orang kafir yang dapat dunia ni, yang dapat kekayaan di dunia? Sebab nilai dunia ni tak sampai sebelah sayap nyamuk. Sebab tu Tuhan bagi. Alah, tak sampai sebelah sayap nyamuk, nak ambil lah. Untuk orang Islam disediakan dunia akhirat. Bayangkanlah, sayap nyamuk kita letak sebelah, bumi kita letak sebelah. Mana dia punya perbandingan? Tak ada perbandingan. Hebat sangat alam akhirat ni. Sebab tu dikatakan tadi, dan bahawa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Kalau kita belajar, kita faham hidup yang sebenar-benar hidup ni di akhirat. Di dunia ni dia hidup sementara, terawang-awang, tak ada apa lagi. Tapi kita kena cari. Bila kita petik hadis-hadis yang macam ini, orang kata mereka ni nak tinggal dunia ke ni? Nak kejar akhirat saja ni? Tak. Sebagaimana Imam Ghazali yang dituduh oleh sebahagian orang yang tak belajar pun kitab Ihya, tapi dia kata kalau siapa belajar kitab Ihya ni, alamat dia tinggal dunia lah, kejar akhirat saja. Padahal di awal-awal kitab dah ada cerita dah. Imam Ghazali sungguh pun dia nampak macam tinggalkan dunia, tapi dia suruh anak murid dia pergi bentuk kerajaan, bentuk sebuah negara. Jadi kita fikirlah, adakah satu orang yang suruh anak murid dia pergi bentuk sebuah negara sebagai orang yang meninggalkan dunia, kejar akhirat? Bahkan Imam Ghazali nak pergi ke negara tu, nak jadi mufti di sana, tapi tak berkesempatan. Dia jadi salah faham. Sebenarnya walaupun Imam Ghazali dia kejam-kejam kita supaya kejar akhirat, bukan maksud dia tinggalkan dunia. Dunia pun kejar juga, sampai ke peringkat membina negara pun dia suruh. Dan hadis yang terakhir daripada kitab Madza Ya'ni Intima' ilal Islam, Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi Muhammad? Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan syurga bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang beriman, dunia ni penjara. Sebab apa? Kita nak dapat akhirat yang lagi hebat, entah juta-juta kali ganda lebih hebat daripada dunia ni. Jadi dunia ni penjara untuk kita. Bila lah nak sampai akhirat ni. Tapi kalau bagi orang kafir, dunia ni syurga. Dia nak apa pun semua dapat. Dia nak harta dapat. Nak dunia, dia dapat. Begitulah perbandingan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Dan kalau kita orang-orang yang ada ilmu, kalau mereka mengetahui, maksudnya orang ada ilmu lah ni. Kalau kita ada ilmu, kita akan sedar bahawa kampung akhirat tu adalah kehidupan yang sebenar-benar. Di dunia ni, kampung dunia ni dia kampung yang sementara, yang terawang-awang, tak ada apa-apa. Kata Imam Ghazali lagi, dan sesiapa yang mencapai ilmu mukasyafah ini, dia akan faham erti bertemu dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Kan ulama'-ulama' cakap, kita punya target ni nak memandang wajah Allah. Macam mana kata memandang wajah Allah ni? Adakah Tuhan tu dia ada rupa macam makhluk? Tak ada. Bolehkah Tuhan dilihat dengan mata? Tak boleh. Macam mana yang kata memandang wajah Allah? Yang ni orang peringkat mukasyafah dia faham. Kita yang tak mukasyafah, kita kena takwil ayat ni. Maksud memandang kepada wajah Allah ni macam mana, ya? Erti dekat dengan Allah, bertempat di sampingnya. Contoh dia Nabi Isa. Masa orang nak bunuh Nabi Isa diangkat ke sisi Allah. Apa maksud diangkat ke sisi Allah? Orang mukasyafah dia faham. Kita ni kita tak faham. Bila maksud kita yang kita faham, Tuhan ambil Nabi Isa ni, dia tak mati lagi. Tuhan ambil, Tuhan letak di langit. Yang itulah yang kita faham rata-rata. Tapi sebenarnya pemahaman hakikatnya diangkat ke sisi Allah. Maksud diangkat ke sisi Allah ni nak hurai dia dalam dan panjang. Orang mukasyafah dia boleh faham. Erti beroleh kebahagiaan dengan menemani alam arwah, malaikat, nabi-nabi. Erti berlebih kurangnya pangkat ahli syurga. Kenapa dalam syurga ni ada tingkat-tingkat?
Kenapa orang ni dia duduk tingkat tinggi, orang ni syurga rendah? Orang ni syurga yang paling tinggi sekali. Macam mana nak faham tingkat-tingkat ni, pangkat-pangkat ni? Orang bukan syafaat dia faham, kita tak ada, kita tak sampai. Sehingga mereka melihat satu sama lain seumpama nampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau hendak dibentangkan. Okay, cerita tentang syurga neraka. Macam mana rupa syurga neraka ni? Kata Imam Ghazali, sebahagian mereka berpendapat bahawa semuanya itu hanyalah contoh-contoh, dan yang disediakan oleh Allah untuk hamba-Nya yang soleh ialah sesuatu yang tidak pernah didengar oleh mata, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di dalam hati manusia. Dan tidak adalah serta makhluk itu syurga selain daripada sifat-sifat dan nama-nama. Kata sebahagian ulama, syurga ini kita tak tahu rupa macam mana. Yang dalam Quran dia sebut syurga ada taman-taman, ada istana, ada bidadari-bidadari, ada boleh minum arak, ada sungai madu, sungai susu, semua dalam tu. Yang tu semua gambaran saja. Sedangkan syurga ni dia lebih daripada tu lagi. Tapi Tuhan nak cerita nikmat syurga ni, nak cerita pada kita, tak ada perkataan. Dia gambarkan sebagai mahligai, dia gambarkan sebagai kebun-kebun yang redup, dia gambarkan sebagai ada pelamin, ada bidadari, ada sungai-sungai madu semua. Itu sekadar gambaran. Hakikat syurga sebenarnya tak tahu macam mana. Yang tu pandangan sebahagian orang. Sebahagian ulama lagi pula, dia berfaham contoh-contoh dan sebahagian lagi bersesuaian dengan hakikat yang sebenarnya yang difahami dengan kata-katanya. Sebahagian lagi pula ulama kata memang sungguh dalam syurga ni dia ada kebun. Memang kebun memang ada.